Salam sejahtera semua. Kami daripada kumpulan 42 yang terdiri daripada saya, Chi Si Hui, Chiu Ka Pai, Wong Chui Ling, Wong Wei Sheng dan Yong Jing En akan membentangkan panduan pengurusan menangani salah laku tingkah laku lucah. Pembentangan ini mengandungi pendahuluan, statistik, pengurusan disiplin dan juga rumusan. Sebelum itu, marilah kita lihat apakah itu tingkah laku lucah. Tingkah laku lucah merujuk kepada tingkah laku yang dianggap kasar dan menyinggung perasaan atau bertentangan dengan moral tempatan atau standard tingkah laku lain yang sesuai. Terdapat 10 tingkah laku lucah yang telah disenaraikan dalam SSTM versi 2.0, iaitu bercumbuan, berkawat, bawa bahan lucah, mengedar bahan lucah, mengintai, menggunakan kata atau perbuatan lucah, melukis dan menulis kata-kata dan gambar lucah, menonton VCD ataupun filem lucah, memeluk murid lain jantina dan juga berdua-duaannya menimbulkan syak. Antara punca-punca berlakunya tingkah laku lucah dalam kalangan murid adalah kekurangan pantauan ibu bapa terhadap anak, pengaruh rakan sebaya, media massa dan juga sifat ingin tahu remaja terhadap seks. Tingkah laku lucah ini akan mendatangkan kesan-kesan negatif kepada murid seperti ketagihan seks, menjejaskan pelajaran murid, menjejaskan daya ingatan murid dan juga menjejaskan imej sekolah. Selepas kami memahami tingkah laku lucah secara lanjut, marilah kami lihat statistik kes tingkah laku yang berlaku dalam kawasan sekolah. Sejak kebelakang ini, terdapat pelbagai kisah tentang masalah tingkah laku dipaparkan di tata akhbar seperti harian material, berita harian dan sebagainya. Next. Contohnya, pada 14 Disember 2021, kes buli telah berlaku di MRSM Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar yang berpunca daripada teguran supaya tidak menonton video lucah di asrama. Mangsa menasihati 6 orang suspek pembuli supaya tidak menonton video lucah. Tindakan ini telah menyebabkan kemarahan 6 orang suspek tersebut lalu memukul dan menentang mangsa sehingga mangsa tercedera. Next. Selain itu, pada 11 Mac 2021, terdapat 2 orang calon SPM memakai baju yang mempunyai lambang dan tulisan bermaksud menghina atau lucah telah didakwa di Mahkamah Masjid. Next. Walaupun semasa sesi PDPR, terdapat juga seorang murid tingkatan 1 memaparkan video lucah ketika sesi berkenaan berlangsung di Google Meet pada 4 Februari 2021 sehingga mengganggu proses pengajaran guru. Next. Berdasarkan statistik salah laku disiplin sepanjang 2017, salah laku berunsur kelucahan telah meliputi 0.05% dengan jumlah kesnya 2,266. Angka ini cukup membimbangkan masyarakat terhadap sasian generasi muda kita. Next. Sebuah kajian yang dijalankan oleh Institut Kesihatan Umum telah melibatkan 27,497 pelajar daripada 212 buah sekolah di seluruh negara. Daripada laporan tersebut, 31,9% daripada pelajar sekolah menengah ini telah mempunyai pengalaman seks sebelum berusia 14 tahun. Pelajar tingkatan 1 dikatakan mempunyai bilangan teramai dalam percubaan untuk mengadakan hubungan seks, iaitu sejumlah 9% daripada jumlah survei ini. Pahang diletakkan sebagai negeri yang merekodkan jumlah tertinggi bagi remaja yang pernah melakukan hubungan seks, 9.5%, manakala Kuala Lumpur mencatat bilangan terendah 4.3%. Dapatan ini juga menunjukkan sebanyak 16.6% daripada remaja ini pernah mengadakan hubungan seks dengan lebih dari seorang. Statistik ini menunjukkan pertambahan serius masalah tingkah laku lucah ini dalam kalangan remaja. Oleh itu, kami sebagai guru seharusnya mengambil berat tentang isu ini dan menguruskan masalah disiplin tersebut berdasarkan panduan-panduan yang akan dibincangkan nanti. Okey, baik. Saya Chiu Ka Pai akan teruskan untuk bahagian pengurusan disiplin. Okay, next. Okey, berikut merupakan carta pengurusan disiplin sekolah yang kita boleh lihat bahawa diterajui oleh pengetua dan seterusnya diikuti dengan PKM, ketua guru disiplin serta guru disiplin, dan mereka ini akan dibantu oleh penyelaras tingkatan, unit bimbingan kaunseling, PJK disiplin serta guru penyelaras dan badan pengawas. Okay, next. Okey, sekarang kita akan bincangkan mengenai peranan pengurusan disiplin di sekolah. Okay, pengetua adalah berkuasa penuh dalam perancangan pengurusan disiplin sekolah dan akan membuat laporan perkembangan dengan PPD serta JPN. PKM adalah setiap usaha jawatan kuasa pengurusan disiplin dan PKM bertanggungjawab dalam menguruskan mesyuarat dan menyediakan laporan mengenai isu disiplin kepada PPD. Seterusnya adalah PK1, PK Koko dan PK Petang yang akan melaporkan kes kepada pengetua serta membuat penerangan mengenai kesalahan salah laku lucah kepada guru dan pelajar.
Dan PKPK ini juga akan menerima aduan dan mengambil tindakan susulan. Seterusnya adalah guru disiplin. Guru disiplin akan menjalankan siasatan mengenai isu-isu salah laku tingkah ucap serta mengambilkan tindakan wajar dan rekod kes salah laku ucap dalam SSDN. Okay, next. Seterusnya adalah guru bimbingan dan kaunseling. Mereka bertanggungjawab dalam kumpul data serta maklumat dan memberikan sesi kaunseling serta cadangan kepada pelaku ataupun pelajar-pelajar yang terlibat dan menyebarkan maklumat mengenai salah laku ucap kepada warga sekolah. Manakala ketua warden pula akan menjalankan pemeriksaan secara mengejut di asrama serta peka terhadap kelakuan pelajar di asrama dan menyediakan sudut pameran mengenai salah laku ucap. Untuk guru tingkatan, mereka akan memberikan nasihat dan garis panduan tentang isu disiplin kepada sekolah, kepada pelajar dan pantau serta peka terhadap pelajar-pelajar yang bermasalah. Dan guru tingkatan juga bertanggungjawab untuk memupuk nilai murni dalam kalangan pelajar. Untuk guru agama dan moral, mereka akan menjadi sebagai personal rujukan dan menjadi penasihat serta memberikan nasihat takziah kepada pelajar Islam, negara memberikan nasihat moral kepada pelajar bukan Islam serta menyediakan program kerohanian. Okay, next. Okay, berikut merupakan catatan aliran mengenai urusan tindakan salah laku pelajar. Okay, pertama sekali, pihak sekolah akan menerima aduan salah laku daripada guru atau pelajar dan seterusnya membuat siasatan dan ambil tindakan seperti nasihat, rotan, panggil ibu bapa, lapor kepada polis, memberikan maka digari ataupun pantau berlaku pelajar berkenaan. Dan jika kes ini berulangan, surat amaran pertama akan dihantar dan pelajar perlu membuat perjanjian untuk berkelakuan baik. Dan jika berterusan, surat amaran kedua akan dihantar dan pantau gerak laku pelajar berkenaan akan dilakukan. Dan seterusnya, isu ini masih berterusan, surat amaran terakhir akan dihantar dan terpaksa membawa kes ini kepada JK disiplin sekolah mengikut prosedur biasa. Okay, next. Okay, berikut merupakan setiap alih prosedur tindakan laporan isu disiplin murid mengikut SOP 137 iaitu dengan berdasarkan kisah bilangan nombor 7 JPN dan JPM. Untuk prosedur ini akan melibatkan Jabatan Pendidikan Negara serta Kementerian Pendidikan Malaysia yang kita boleh lihat dari melalui catatan ini. Setelah berlaku kes, sekolah akan laporkan kepada PPD dan PPD akan membuat laporan kepada Jabatan Pendidikan Negara dan KPM akan masuk untuk semak dan meneliti ulasan yang diberikan oleh JPN dan kemukakan kepada KPPM. Seterusnya, KPM akan mengambil tindakan susulan kepada JPN dan analisis laporan akan dilakukan untuk mengkajikan kes yang terlibat. Okay, next. Okay, seterusnya ada tata aliran pelaporan dan tindakan sekolah bagi kes gangguan seks atau cabur di sekolah. Okay, contohnya, pertama sekali sediakan maklumat, hantar kepada PPD dan tubuhkan satu jabatan kuasa siasatan untuk menyiasat kes. Dan selepas mendapat siasatan, sekolah akan mengambil tindakan. Jika tidak dapat status tindakan tidak selesai, tindakan susulan akan diambil dan sediakan sekali lagi laporan dan hantar kepada PPD untuk siasatan yang seterusnya. Okay, next. Okay, berikut merupakan panduan tata cara disiplin sekolah untuk pengetua, guru besar, guru disiplin dan guru sekolah dalam menangani kes salah laku ucap pelajar. Terdapat 9 isu dan tindakan yang berlainan mengikut situasi yang berbeza. Pertama sekali adalah jika pelajar itu membaca atau menunjuk, menyebarkan bahan-bahan dan gambar-gambar ucap, amaran akan diberi dan perlu merujuk kepada guru bimbingan kaunseling, lapor kepada waris, buat surat perjanjian ataupun dicadangkan tugas sekolah ataupun dengan lebih serius digantung sekolah ataupun bank sekolah. Jika membawa pita video luca dan kaset luca ke sekolah akan merujuk kepada pengarah pelajaran dan perbuatan pemintai perlu menghubungi waris ibu bapa pelaku, hubungi pegawai kebajikan masyarakat dan rujuk kepada pengarah pelajaran. Okay, next. Okay, seterusnya, jika berlakunya percumbuan dalam kawasan sekolah, kantung wang sekolah akan diambil dan makluman kepada ibu bapa pelaku, rotan, surat jamin diri dan rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling. Jika berkhalawat dan denda di mahkamah akan rujuk kepada pengarah pelajaran dan perbuatan seperti bosiah, bocah, pelacuran dan hamil akan pihak sekolah hubungi waris ibu bapa, menghubungi pegawai kebajikan masyarakat dan rujuk kepada pengarah pelajaran. Okay, next. Tindakan merabah dan memeluk perempuan pelajar perempuan, pihak sekolah akan gantung atau buang pelajar tersebut, maklum kepada ibu bapa, rotan, surat jamin diri, rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling agama. Dan perbuatan seperti menconteng, melukis kata-kata luca akan digantung atau buang sekolah, disoal siasat, diberi amaran, nasihat, dirotan, ataupun rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling. Dan last sekali untuk perbuatan mengganggu pelajar perempuan, pelaku tersebut akan disoal siasat, nasihat, amaran, dan rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling serta agama. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan kewenangan seterusnya. Terima kasih. Salam sejahtera semua. Saya Yong Jing En akan menerangkan pemanfaatan disiplin di sekolah. Salah laku lucah merupakan sejenis kesalahan berat yang boleh dikenakan hukuman seperti diberi amaran keras, dirotan 1 hingga 3 kali atau dibuang sekolah. Diharapkan dengan adanya peraturan sekolah tersebut, pihak pentadbir sekolah mampu memperkasakan pelaksanaan peraturan sekolah dan mengenakan hukuman kepada mereka yang melanggar peraturan sekolah supaya pelajar lain akur pada peraturan sekolah. Okay, next. Langkah kedua ialah menjalankan program kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka.
Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan kaunseling tersebut. Okay, next. Seterusnya, pihak sekolah boleh memperbanyak aktiviti yang berbentuk fizikal sama ada dalam bentuk sukan atau aktiviti co-curriculum. Sebagai contoh, kasar satu murid satu sukan telah diperkenalkan oleh KPM untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Bukan sahaja itu, aktiviti kemasyarakatan juga boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat kesukarelawan dalam kalangan remaja di samping dapat mengukuhkan semangat kekuatan dalaman remaja untuk menjauhi diri daripada masalah sosial. Next. Bagi bahagian pemuafakatan pencegahan pula, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan beberapa peranan penting untuk mencegah salah laku lucak dalam kalangan pelajar. Yang pertama, mengenal pasti hotspot sekolah yang berisiko tinggi sebagai pelan intervensi yang bersesuaian. Bagi sektor pengurusan kaunseling dan disiplin di peringkat KPM, mereka perlu memainkan peranan dalam pelaporan yang diselaraskan dengan unit aduan dan perhubungan. Selain itu, bagi bahagian pembangunan kurikulum pula, KPM perlu mengambil langkah mengesan dan memantau pelaksanaan kurikulum pendidikan kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan kurikulum yang dirancang mencukupi pengetahuan dari aspek biologikal, sosial budaya, psikologikal, dan kerohanian amaran tingkah laku yang sehat. Okay, next. Agensi yang kedua merupakan Polis Diraja Malaysia. Bagi kesalahan serius yang melibatkan salah laku lucak seperti membabikan rokok, mencapu kehormatan, membawa dan juga mengedar bahan-bahan lucak, pengetua, guru besar dan guru yang diberikan kuasa adalah diwajibkan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polis Diraja Malaysia dengan segera. Selain itu, melalui penubuhan pengawal berhubungan sekolah PPS, terdiri daripada pengawal polis, berberanan membantu mewujudkan suasana sekolah yang selamat. Hal ini termasuklah melakukan pendataan dan rawatan berjadual di kawasan sekolah. Next. Agensi lain seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia BPSM berberanan untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang terperinci di antara wakil sekolah yang bakal bekerja dalam kalangan para pelajar. Selain itu, Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM dan Bahagian Pendidikan Guru perlu dilibatkan bagi merangka program latihan yang komprehensif. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pendidikan kesehatan, reproduktif, dan seksual murid. Bagi peranan pejabat pendidikan daerah PPD pula, mereka memainkan peranan penting untuk memberi nasihat yang tepat dan benar kepada sekolah yang membuat laporan jenayah seksual. PPD juga berperanan sebagai fasilitator antara agensi yang terlibat dan melaksanakan intervensi untuk pelaporan unit kepada JPN. Next. Bagi pihak PIBG, mereka berperanan penting dalam perkongsian maklumat dan kemahiran menangani isu jenayah seksual dalam kalangan murid. Contoh program yang melibatkan PIBG adalah program berbentuk advokasi dan literasi undang-undang dikenali sebagai bijak, iaitu dalam bahasa Inggeris Safe and Protect, untuk memberi pendedahan kepada murid tentang cara menjaga keselamatan diri. Akhir sekali, pihak institusi pemulihan dan pusat koreksional berperanan penting untuk menjalankan pemulihan berasaskan bimbingan dan kaunseling Islam untuk menerap nilai keislaman dalam diri pelajar yang beragama Islam. Pemulihan berasaskan berintegrasi latihan vokasional juga dapat dijalankan bagi membantu mereka yang terjebak dengan masalah sosial supaya mampu memulihkan fizikal dan spiritual pelajar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, nama saya Wong Wei Sheng. Saya akan bincangkan bahagian terakhir iaitu rumusan. Okey. Tingkah laku lucah ini merupakan tingkah laku seksual yang dianggap kasar, menyinggung perasaan dan bertentangan dengan moral. Ia merupakan tingkah laku yang tidak diingini yang berlaku dalam sistem persekolahan kita hari ini kerana pelakuan ini akan membawa kepada masalah-masalah disiplin lain. Oleh hal demikian, pengurusan masalah tingkah laku lucah perlu mendapat kerjasama daripada semua pihak. Dalam sesebuah sekolah, pengurusan disiplin melibatkan banyak pihak termasuk pengetua, PKM, ketua guru disiplin, unit bimbingan kaunseling dan badan pengawas. Panda yang ditetapkan untuk menguruskan salah laku tingkah laku lucah adalah amat penting untuk semua unit yang terlibat untuk memainkan peranan masing-masing dalam menangani salah laku tingkah laku lucah. Selain daripada pihak sekolah, pelbagai unit luar sekolah seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, KPN, Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG juga memainkan peranan penting dalam mencegah salah laku tingkah laku lucah. Secara ringkasnya, tingkah laku lucah dalam sekolah perlu ditangani dan dicegah demi kesihatan mental murid dan juga kesejahteraan sekolah. Buku panduan ini adalah dirangka berdasarkan peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959 dan juga surat pekeliling-pekeliling Ihtisas. Bagi senarai semak dan contoh surat atau borang yang digunakan, saya akan lampirkan dalam slide selepas ini. So, ini ialah senarai semak yang perlu ada semasa mengendalikan kes tingkah laku lucah. Dan ini ialah contoh surat amaran pertama, contoh akor janji, contoh surat amaran kedua, dan juga contoh surat amaran terakhir, dan contoh surat buang sekolah.
Sekian itu sahaja daripada kumpulan 42. Terima kasih atas perhatian Anda.